Sebagai pengenalan, masyarakat Melayu tradisional penuh dengan adab sopan dan ketatasusiliaan. Masyarakat Melayu akan menginterpretasikan kata-kata dengan menggunakan pantun sebagai siasat dan wadah untuk menyampaikan maklumat. Pada era globalisasi ini, masyarakat Melayu pada zaman kini semakin meninggalkan pantun kerana dianggap tidak penting. Kami, para pengkaji, telah menganalisis koleksi pantun terpilih untuk mendapatkan fungsi-fungsi tumbuhan sebagai alternatif perubatan. Diharap dengan kajian ini, masyarakat di luar sana dapat memanfaatkan fungsi-fungsi tumbuhan di dalam merawat penyakit dan dijadikan sebagai alternatif perubatan. Seterusnya ialah analisis di mana saya akan membentangkan rangka yang ke-14. Rangka ke-14 ialah belah buluh, taruhkan temu, batang cempedak, pohon pedada. Bila tidak menaruh ilmu, duduklah hendak mengada-ngada. Temu merupakan pembayang yang terdapat dalam rangkap ini. Maksud dalam pantun ini ialah jika diri sendiri tidak mencuri ilmu dalam sesuatu, menyesal kemudian tidak berguna. Menurut Vidya Citra Andini, temu adalah tumbuhan asli Indonesia dan bentuknya serupa dengan kunyit. Tumbuhan ini biasanya berbentuk silinder dengan diameter 6 cm dan kulit tumbuhan ini umumnya berwarna kuning pucat. Pada mulanya, akar kuning kunyit tumbuh dengan banyak di hutan. Namun, biasanya tumbuh dalam jumlah yang banyak di ladang buluh dan tanah kering, tetapi kini banyak ditanam di kawasan tanah tinggi. Temu boleh digunakan sebagai pewarna semula jadi untuk ubat-ubatan, ejen perisa, minuman, makanan dan juga kosmetik. Faedah persidangan sebagai ubat telah lama diketahui di dalam dan di luar negara. Berikut adalah pelbagai manfaat kesihatan mengatasi masalah sistem pencernaan, mengatasi osteoartritis, mencegah serta membantu pengobatan kanser dan sebagainya. Dalam pantun ini pula menyampaikan jikalau seseorang individu tidak memberikan usaha yang sepenuhnya dan menaruhkan ilmu dalam melakukan sesuatu perkara, jangan menyesal kemudian disebabkan perkara itu tidak berlaku. Berkata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Analisis pantun bagi tumbuhan ruku-ruku ialah pantun ini membawa maksud kepada berharap kepada sesuatu yang elok namun terjadi di sebaliknya. Ruku-ruku ini mempunyai khasiat vitamin serta mineral yang tinggi di mana ia mampu merawat tubuh badan daripada pelbagai penyakit sebagai contoh darah tinggi dan juga demam panas. Selain itu, khasiat bagi pucuk ruku adalah dia dapat mengurangkan demam panas iaitu dengan meminum air rebusannya. Daun ruku ini juga dapat dilihat dengan jelas ia mampu merawat pelbagai penyakit melalui luaran dan dalaman. Saya ingin menjelaskan tentang analisis pantun yang telah berjaya dikupas. Pantun tersebut berbunyi, ikan belanak di tengah muara, daun suci di dalam puan. Tiada sanak, tiada saudara, kalau sudi terimalah tuan. Pantun di atas membawa maksud bahawa seseorang yang hidup sebatang kara kerana tiada saudara dan sangat mengharapkan jika dirinya yang tiada harta dan nama diterima oleh orang yang sudi menerima apa adanya dirinya. Tumbuhan daun suji atau Dracena angustifolia adalah satu tumbuhan yang dikenal sebagai sumber klorofil. Menurut Nuzul 2008, klorofil daun suji berkhasiat untuk mengobati pelbagai penyakit seperti keputihan dan disentri. Daun suji memiliki bentuk daun yang runcing, tidak bertulang tengah dan lebih pendek dari daun pandan. Manakala ketinggian pokoknya pula antara 6 hingga 8 meter. Daun suji juga dikenali dengan nama pandan serani. Oleh kerana itu, jika dikaitkan tumbuhan daun suji yang merupakan sumber klorofil ini dengan maksud pantun di atas, dapat dijelaskan di sini bahawa seseorang itu mampu menjadi insan yang boleh dibanggakan dan menjadi
menjadi sumber inspirasi sumber inspirasi hidup jika mereka diterima dengan baik oleh orang yang mereka harapkan itu. Saya akan membentangkan maksud dan fungsi tanaman lenggudi. Tanam lenggudi tumbuh kelapa, terbit bunga pucuk hati. Budi Tuhan saya tak lupa, sudah terpaku dalam hati. Pantun ini memberikan maksud bahawa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang akan sentiasa dikenang dan diingati sampai akhirnya, kerana budi ataupun jasa tidak akan terbalas dan bukannya untuk dibalas. Budi yang baik akan terus kekal menjadi kenang-kenangan yang sentiasa terpahat dalam hati. Menurut Naswandi 2021, tumbuhan lenggudi merupakan tanaman herba yang dapat dijadikan ubat berbagai jenis penyakit. Misalnya, bahagian daun boleh dijadikan sebagai ubat masuk angin, batuk, pusing, menurunkan panas, redakan kejang dan juga tifus. Selain itu, daunnya juga jika dikeringkan kemudian dibakar akan mengeluarkan asap aromanya yang dapat mengusir nyamuk. Sementara akarnya digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan dan membantu proses penyembuhan setelah hamil. Oleh itu, maksud dalam pantun ini adalah menggambarkan bahawa tumbuhan ini sangat berjasa dan berbudi kerana mempunyai banyak khasiat yang boleh menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Begitu juga manusia yang pandai berbudi dan banyak memberi manfaat kepada orang lain pasti akan diingati dan dikenang sepanjang hayat. Saya ingin menerangkan tentang analisis seterusnya, iaitu pantun berbunyi, berbunga lalang tiada berdahan, bunga kenanga diramas lumat, kasih sayang jadi igawan, senyum tangisnya 1000 rahmat. Pantun ini menjelaskan tentang maksud ikatan kasih sayang dan juga kesetiaan kepada seseorang itu pada akhirnya bakal membawa kebahagiaan bersama antara pasangan. Bunga kenanga adalah merupakan tumbuhan yang ada di hutan Malaysia dan juga di negara-negara yang lain. Nama botaninya adalah Cananga odorata. Bunga kenanga merupakan bunga kegemaran mereka dan ia merupakan bunga tradisional. Baunya yang harum semerbak dan baunya lebih kuat pada waktu senja. Tambahan lagi, bunga kenanga sering dipetik dan diletakkan di dalam lipatan baju atau kain agar berbau harum. Bunga kenanga mempunyai banyak manfaat dari segi perubatan, iaitu dapat meredakan stres dengan menghirup aroma bunga kenanga yang mana dapat menurunkan kadar hormon stres dalam tubuh. Selain itu, bunga kenanga dapat merawat luka, melembapkan kulit dan rambut. Bunga kenanga mewujudkan nilai bandingan terhadap bunga lalang pada baris kedua, di mana bunga lalang ialah metafora bagi perasaan seseorang yang tidak berbelah bahagi. Ada mitos orang zaman dahulu menjadikan bunga kenanga diyakini sebagai mampu didatangi jodoh. Mereka menanam bunga kenanga di sekitar rumah dan diyakini mampu mengundang sambelahan jiwa dan mampu menjelaskan kedalaman rasa kasih dan sayang setia yang membawa kebahagiaan bersama. Pantun yang memberi maksud baik kasih sayang seseorang dalam apa jua sekalipun seganding dengan pembayang bahawa bunga kenanga digunakan sebagai perubatan yang mana bau harumnya dapat menyamarkan seseorang dalam ikatan kasih sayang walau apa jua yang terjadi. Jadi secara kesimpulannya, perubatan yang menggunakan sumber alam seperti tumbuh-tumbuhan ini sememangnya dikategorikan sebagai perubatan tradisional. Tumbuh-tumbuhan sangat baik untuk dijadikan sebagai penawar ubat untuk merawat pelbagai jenis penyakit. Jadi beragam jenis tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat boleh digunakan untuk merawat, menyembuh dan juga mengelakkan manusia ni daripada terkena penyakit-penyakit yang mendatangkan masalah kesihatan yang serius. Hal ini demikian setiap tumbuh-tumbuhan yang dinyatakan seperti di dalam pantun-pantun yang kami kaji mungkinlah mengandungi khasiat yang berbeza dan cara gunanya juga berbeza bagi mengelakkan daripada keracunan. Jadi tuntasnya, dari zaman berzaman, khasiat daripada tumbuh-tumbuhan ini sudah diguna pakai dari dahulu lagi.
dan banyak rahsia khasiat dan manfaat tumbuh-tumbuhan ini telah diketahui melalui penggunaannya sebagai ubat perubatan tradisional. Jadi orang Melayu khususnya lah sudah lama menggunakan tumbuh-tumbuhan ini sebagai sumber perubatan untuk mengubati penyakit ringan dan juga penyakit berbahaya. Jadi penggunaan nama-nama tumbuhan di dalam pantun berkenaan dapat menyedarkan pengkaji iaitu kami tentang kewujudan tumbuhan tersebut dan manfaatnya kepada masyarakat melalui cara perubatan tradisional.